Alhamdulillah, pada malam ni dapat kita bertemu lagi dalam kuliah maghrib ni. Ini kuliah pertama kita selepas daripada Ramadan. Seperti biasa pada malam ni kita akan sambung kepada pengajian kitab Idaman Penuntut, kitab yang membicarakan masalah fiqh. Jadi malam ni kita akan masuk kepada syarat sah mengikut imam. Syarat sah mengikut imam. Syarat sah berjemaah. Syarat untuk mensahkan makmum mengikut imam itu adalah 12 perkara. Jadi apabila kita sembahyang berjemaah, untuk menjadikan sembahyang kita itu sah, mestilah kena ada 12 syarat kesemuanya. Syarat yang pertama, apabila kita sembahyang berjemaah, syaratnya yang pertama, sejajar sembahyang keduanya. Maka tidak sah jika berlain, yakni tidak sejajar. Seperti sembahyang fardu di belakang orang yang sembahyang gerhana dan sebaliknya. Dan seperti orang yang sembahyang fardu di belakang orang yang sembahyang jenazah dan sebaliknya, atau sembahyang jenazah di belakang sembahyang gerhana dan sebaliknya. Jadi syarat kita nak mengikut imam ni, nak berjemaah ni, sembahyang imam dengan sembahyang makmum ni kena sama dari segi sistem dia. Yang dia sebut di sini yakni sejajar. Sembahyang ni dia ada macam-macam jenis. Ada sembahyang jenazah, ada sembahyang gerhana, dan ada sembahyang yang lain lah. Sembahyang qabliyah, ba'diyah, sembahyang fardu dan sebagainya. Sembahyang jenazah jenis diri saja, tak ada rukuk, tak ada sujud. Sembahyang gerhana dia jenis ada 2 kali qiyam pada setiap rakaat. 2 kali rukuk, 2 kali i'tidal, dan 2 kali sujud. Dia tak sama macam sembahyang biasa. Jadi kalau kita nak sembahyang zuhur katakanlah, kita berimamkan kepada imam yang sembahyang jenazah, tak bolehlah kerana sembahyangnya, sistemnya tak sama. Begitu juga sebaliknya, orang yang sembahyang jenazah berimamkan kepada orang yang sembahyang zuhur misalnya, tak boleh kerana sistemnya tak sama. Imamnya rukuk, makmumnya tak rukuk pasal makmum sembahyang jenazah. Contoh yang kedua, sembahyang gerhana. Kita sembahyang gerhana ikut orang yang sembahyang subuh, tak boleh sebab tak sama sistem sembahyang. Atau sebaliknya, orang yang sembahyang subuh ikut orang yang sembahyang gerhana pun sama, kerana kedua-dua jenis sembahyang ni sistemnya tak sama. Yang dia sebut di sini sejajar. Maksudnya aturan sistem sembahyang tu sama kedua-dua antara imam dan makmum. Tapi kalau aturan sembahyang tu sama, tapi nama sembahyang tu berbeza, itu tak ada masalah. Contoh maghrib, imamnya sembahyang maghrib, makmumnya sembahyang isyak, tak ada masalah. Walaupun panjang pendek tak ada masalah. Sebab sistem sembahyangnya sama. Setiap rakaat ada 1 qiyam, 1 rukuk, 1 i'tidal, 2 sujud. Jadi kalau kita mari, imam tengah sembahyang maghrib, tapi kita nak sembahyang isyak, kan? Tak tahulah isyak qadha ke isyak apa, tak kisah. Yang penting kita nak sembahyang isyak atau sembahyang yang 4 rakaat yang lain. Jadi kita ikut imam yang sembahyang maghrib 3 rakaat. Bila imam habis je 3 rakaat, dia bagi salam, kita pun bangunlah macam orang masbuk. Sama juga kesnya sebaliknya, kita sembahyang maghrib ikut imam yang sembahyang isyak. Imam sembahyang panjang, kita sembahyang pendek. Boleh juga. Imam dah rakaat ketiga,
Dia bangkit ke rakaat keempat, kita niatlah mufaraqah. Kerana kita 3 aja. Sampai ke 3 tu kita pun berhentilah. Jangan diikut sampai 4. Maghrib tak ada 4. Boleh macam tu, sah juga. Kerana sistem semayangnya sama. Walaupun bilangan rakaatnya tak sama. Itu tak ada masalah. Okey? Tetapi tidak mengapa. Ini dia sebut. Tidak mengapa tentang berlainan niat antara imam dengan makmum. Kalau imam dengan makmum niatnya tak sama. Dari itu sah orang yang sembahyang fardu mengikut orang yang sembahyang sunat. Ini banyak berlaku. Kita mari-mari lewat dah. Ada orang yang sembahyang ba'diyah maghrib, kita pun ikut dengan dia. Dia sembahyang 2 rakaat, kita 3 rakaat. Dia sembahyang sunat, kita sembahyang fardu. Tak ada masalah. Niat lain, bilangan rakaat pun tak sama, tidak ada apa-apa masalah. Sah. Kenapa sah? Kerana sistem sembahyangnya sama. Walaupun bilangan rakaatnya tidak sama. Itu. Orang yang sembahyang tunai mengikut orang yang sembahyang qada. Boleh juga. Kita sembahyang qada, tetapi ada orang yang ikut kita tu yang dia sembahyang tunai. Boleh? Kita tengah sembahyang qada. Makmumnya sembahyang tunai. Kita tengah qada subuh, makmum tunai subuh. Boleh? Tak ada apa masalah. Orang yang sembahyang panjang mengikut orang yang sembahyang pendek. Seperti zuhur mengikut subuh atau sebaliknya. Boleh berlaku. Hak panjang ikut imam yang pendek, itu maklum dah. Kalau sembahyang makmum lebih panjang daripada imam, ramai orang tahu. Makmum sembahyangnya 4, imam sembahyang 2. Macam sembahyang qabliyah, ba'diyah tadilah. Kita mari-mari, tengok ada orang yang sembahyang ba'diyah. Kita pun ikut dia. Kita sembahyang 3, dia sembahyang 2. Ini majoriti orang tahu. Dan sebaliknya, iaitu imam sembahyangnya lebih panjang daripada makmum. Boleh. Imam sembahyang isyak, kita sembahyang maghrib. Imam sembahyang zuhur, kita sembahyang subuh. Subuh qada lah kalau begitu kan. Jadi boleh dan sah. Macam mana nak buat? Kita sembahyang setakat rakaat kita saja. Habis rakaat kita niat mufaraqah dengan imam. Mufaraqah maksudnya berpisah. Mufaraqah bahasa Arab, Melayu maksudnya berpisah. Boleh, tak ada masalah. 2-3 bulan yang lepas, ada satu orang tanya saya, dia tanya soalannya, dia kata dia tengah sembahyang isyak. Dia tengah sembahyang isyak, masuk rakaat kedua, datang satu keluarga. Datang satu keluarga sembahyang isyak dengan imam. Habis imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jemaah yang 2-3 beranak ni pun bagi salam juga. Bermakna dia sembahyang 3. Lepas pada tu kawan saya yang tanya soalan ni tegurlah dia. Bang, abang baru sembahyang 3 rakaat. Abang tu dia jawab, ya, saya sembahyang maghrib. Tu dia. Dia sembahyang apa? Maghrib. Kebetulan dia masuk tadi imam rakaat kedua. Dah elok Dia 3, imam 4. Tapi dia masuk tu rakaat ketiga. Rakaat kedua. Saya sembahyang maghrib, kata dia. Oh, sembahyang maghrib, kata dia. Sembahyang maghrib pun kena, lepas tu dia kata, imam sembahyang isyak. Ya, saya jamak, kata dia. Lepas pada tu, dia pun bangun. Pergi ke belakang, sembahyang isyak 2 rakaat bersama dengan anak dia. Jamak takhir lah. Dia sembahyang maghrib dulu, kemudian baru dia sembahyang isyak dengan anak dia di belakang, jamak takhir. Soalannya, dia tanya saya lah, boleh ke lagu tu Ustaz? Sembahyangnya lebih pendek daripada sembahyang imam. Saya kata boleh, tak ada masalah. Orang tu dah buat benda betul. Exactly betul. Tak ada sikit pun salah. Dia ikut
Tu imam sembahyang isyak 4 rakaat. Dia sembahyang 3. Betul? Dia sembahyang maghrib dulu. Itu betul. Sunat sembahyang maghrib dulu pada jamak takhir. Kalau jamak takdim wajib sembahyang maghrib dulu. Wajib sembahyang maghrib dulu. Wajib sembahyang yang pertama dulu. Tapi kalau sembahyang jamak takhir, sunat ikut tertib. Maksudnya ikut susunan. Sembahyang maghrib dulu, baru sembahyang isyak. Ada juga orang yang mengajar, dia kata sembahyang tuan rumah dulu. Jadi sekarang rumahnya rumah isyak. Sembahyang isyak dulu lah, baru sembahyang maghrib. Tapi sebenarnya disebut dalam kitab fiqh sunat tertib. Tertib itu maksudnya ikut susunan. Jadi susunan sembahyang kan maghrib dulu baru isyak. Jadi sembahyang maghrib dulu lah. Jadi orang tu dia buat benda tu betul. Boleh buat macam tu tuan-tuan semua. Habis di situ. Syarat yang kedua. Keduanya, makmum mengiringi kelakuan imamnya. Dari itu wajib makmum bertakbiratul ihram setelah selesai takbiratul ihram imamnya. Jangan mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Sekalipun kedua-dua rukun itu rukun pendek dengan tiada uzur. Jangan terkemudian daripada imam dengan 2 rukun yang tersebut dengan tiada uzur. Syarat sembahyang berjemaah kedua, iaitu kelakuan imam itu, kelakuan makmum itu mesti selepas daripada kelakuan imam. Maksudnya makmum kena buat benda lepas daripada imam buat. Khususnya dalam bab takbiratul ihram. Dari itu tak sah kalau kita takbiratul ihram sebelum selesai takbiratul ihram imam. Ini saya pesan pada tuan-tuan semua, sila ambil perhatian. Sebab ada sebahagian jemaah kita ni, dia sembahyang berjemaah, tu imam tak habis takbir lagi, dia dah start takbir. Ada, saya jumpa 2-3 kali jugalah. Tu imam tak habis takbir lagi, dia sudah takbir. Lagu mana? Tu imam duduk tengah tarik. Tahu tarik? Allah. Macam tu. Dia pun start. Duduk tengah Allah tu, dia pun start. Allah. Dia start Allah tu, bermakna semayang dia tidak sah. Pasal apa semayang dia tidak sah? Sebab dia memulakan takbiratul ihram dia bukan selepas daripada imam selesai takbiratul ihram. Dia naknya takbiratul ihram dia setelah imam selesai takbiratul ihram. Maksudnya imam bunyi sebut huruf ra, Allahu akbar, baru dia boleh sebut Allahu akbar. Kalau imam belum sebut lagi huruf ra, Allah, dia dah takbir Allah, maka sembahyang dia tidak sah. Ini kena ambil perhatian. Saya tengok 2-3-4 orang jugalah, bukan di masjid ni lah, saya pernah jumpa hak jenis macam ni. Dia masuk awal. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi SAW sebut, idza kabbaral imamu fakabbiru. Apabila imam tu bertakbir, barulah fakabbiru, barulah kamu takbir. Jangan kamu takbir dulu sebelum daripada imam selesai takbir. Takbir ini, bila sebut takbir, dia adalah merujuk kepada lafaz Allahu Akbar. Kalau belum bunyi bar, dia tak dipanggil takbir. Dia kena komplit Allahu Akbar, baru dia panggil takbir. Mesti takbir itu selepas daripada imam selesai. Bunyi ra, baru kita start. Ingat. Jangan start awal. Bukan jemaah tak sah, sembahyang tu tak sah. Sembahyang tak sah, kena sembahyang semula lah. Habis, selesai di situ. Kemudian jangan mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Jangan cepat daripada imam dengan 2 rukun fi'li. Barang siapa cepat daripada imam dengan 2 rukun fi'li, batal sembahyangnya. Sembahyangnya batal. Contoh misalnya,
Tu imam masih qiyam. Tu imam duduk tengah berdiri. Dia pun rukuk. Allahu Akbar, dia rukuk. Ini tak dipanggil satu rukun lagi. Sebab baru start. Belum ada tamat lagi. Dia ada awal, ada penamat, baru dia kira satu rukun. Bila dia bangkit, Sami Allahu liman hamidah, rukuk dia tu telah sempurna. Satu rukun. Kemudian dia duduk di rukun kedua sekarang ni, belum sempurna lagi. Sebab rukuk i'tidal ni, dia duduk situ belum sempurna lagi. Dia belum tinggalkan rukun tu lagi. Okey, tak batal lagi sembahyang. Dia pun start turun. Allah, dia start turun sujud. Tu imam masih duduk dalam qiyam lagi. Duk baca surah ke apa, maka pada waktu itu batal sembahyang. Itu contoh. Tu imam diri lagi, dia rukuk, dia i'tidal, dia start turun ke sujud, batal. Tapi kalau dia cepat daripada imam, tidak dua rukun, satu rukun atau setengah rukun, maka tuan-tuan semua hukumnya haram, tapi tak batal sembahyang. Tu imam masih qiyam, kita dah rukuk. Itu cepat setengah rukun. Kata ulama haram. Haram. Ataupun dia bangkit, Sami Allahu liman hamidah, tu imam masih berdiri. Itu satu setengah. Belum dua rukun lagi, satu setengah. Itu pun haram. Tapi sembahyang tak batal. Tapi bila dia start bergerak turun, Allahu Akbar, turun ke sujud, imam masih berdiri, maka pada waktu itu batal sembahyang. Nabi bagi amaran, siapa yang sembahyangnya lebih cepat daripada imam, mendahului imam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tukar muka dia, kepala dia menjadi kepala himar. Itu hadis Nabi. Allah Taala tukar kepala dia tu menjadi kepala himar. Himar ni apa benda? Keldai. Kata ulama, apa dimaksudkan tukar jadi kepala keldai? Kata ulama, tukar betul lah. Boleh Allah Ta'ala tukar. Balik-balik ke rumah, tengok kaca cermin, kepala jadi kepala himar. Tukar. Kan? Bini pun tanya, bang, kepala jadi kepala himar, bang. Siapa? Aku semayang, angkat kepala dulu daripada imam di masjid tadi. Nabi kata, siapa yang angkat kepala sebelum imam angkat? Mana bangkit daripada rukuk, sebelum daripada imam bangkit. Maka Allah Subhanahu Taala akan tukar kepala dia menjadi kepala himar. Ada juga ulama yang kata tukar tu bukan tukar di sini, tukar di akhirat. Oleh kerana tuan-tuan semua, ada hadis macam tu, dan azabnya tu besar, tukar kepala jadi kepala himar apa semua. Sebab itu ulama kata angkat kepala, maknanya gerak sebelum daripada imam, itu adalah hukumnya haram. Kerana ada azab yang Allah Ta'ala janji macam tu. Kalau tak haram, takkan Allah Ta'ala janjikan azab besar macam tu. Itu kata ulama. Sebab itu haram. Gerak sebelum pada imam, angkat kepala sebelum pada imam, turun sebelum daripada imam, itu hukum dia haram. Hukum dia haram. Jadi kena ingat. Tapi kalau satu rukun atau satu setengah, tidak membatalkan sembahyang. Yang batal sembahyangnya dua rukun yang sempurna. Jangan terkemudian daripada imam dengan dua rukun yang tersebut dengan tak ada uzur. Jangan lewat daripada imam dengan dua rukun. Tak boleh juga. Lewat daripada imam dua rukun pun tak boleh. Cepat dua rukun pun tak boleh. Batal sembahyang. Lewat daripada imam macam mana misalnya? Misal macam ni. Kita sembahyang zuhur atau asar katakanlah. Kita pun baca Fatihah dan baca surah. Tapi surah yang kita baca tu panjang. Kita baca apa? Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Kita baca surah yang panjang. Imam pula baca surah pendek. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Habis dia pun rukuk. Sembahyang zuhur ni atau sembahyang asar. Allahu Akbar. Kita tak rukuk. Kita duk gagah nak habis surah tadi. Sedangkan bacaan surah tu hukumnya sunat. Kita pun perhabis. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Tu imam rukuk. Allahu Akbar. Faja'alahu sa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Tu imam pun bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Tu imam pun tak turun untuk sujud. Allahu Akbar. Kita duk baca sabbih isma rabbikal a'la alladhi. Kita duk baca surah lagi. Maka semayang tu batal. Semayang tu apa jadi tuan-tuan semua? Batal. Kena ingat ni ada berlaku ni. Sebab dia nak perhabis surah dia. Batal. Pasal apa batal? Sebab dia lambat daripada imam dengan 2 rukun fi'li tanpa ada keuzuran. Untuk menghabiskan surah yang selepas daripada surah Fatihah itu bukannya wajib. Dia tak wajib. Imam rukuk lah, berhentilah. Berhenti. Tak payah duduk perhabis lagi lah, berhenti. Betul kita kalau sembahyang zuhur di Malaysia ni, baca surah pendek-pendek sudahlah. Imam pun baca surah pendek-pendek je. Ada setengah imam tu surah pun tak baca. Ada setengah lah bukan. Waladdallin amin. Allahu Akbar. Kejut saya. Kita baru nak baca kan. Inna a'tayna ya wal asri. Allahu Akbar. Tu rukuk. Agaknya saya slow ke. Masuk rakaat kedua pun sama. Baru nak baca qul huwallahu Allahu Akbar dah. Dia memang baca surah Fatihah je. Macam tu makruh makruh. Tak boleh imam buat macam tu. Siapa-siapa jadi imam jangan tinggal baca surah. Sebab baca surah ni sunat yang besar. Walaupun sunat hayat tapi dia besar. Kenapa besar? Kerana ada khilaf di kalangan ulama, adakah membaca surah selepas daripada surah Fatihah itu wajib atau sunat? Ada ulama yang kata wajib lah. Macam tu. Jadi khilaf. Oleh kerana dia benda besar, maka jangan kita tinggalkan. Jadi imam pun jangan tinggal lah. Kalau nak cepat sangat pun bacalah walaupun pendek-pendek. Rakaat pertama wal asri. Rakaat kedua inna a'tayna. Pendek belaka. Dah. Boleh senang cerita. Tapi bacalah. Surah ni penting. Jangan kita tinggal kerana sunat. Habis selesai di situ. Jika ia mendahului imamnya dengan 2 uzur, kalau mendahului imamnya dengan 2 rukun kerana uzur, iaitu lupa atau jahil, tidaklah batal sembahyang. Kalau dia cepat daripada tu imam kerana ada keuzuran, ada excuse yang dibenarkan oleh syarak, maka tidaklah dia menjadi satu kesalahan. Tidaklah menjadi satu kesalahan. Sebab apa? Sebab dia ada keuzuran, dia terlupa. Itu tak apa. Tapi kalau dia buat tu tadi bukan kerana terlupa, bukan kerana apa, memang dia sengaja. Itu batal. Tapi yang dia buat ni, dia mendahului, yang ni cepat daripada imam dengan 2 rukun kerana ada keuzuran, iaitu lupa atau jahil. Jahil ni maknanya dia tak tahu. Dimaafkan. Misalnya, dia pernah semayang sebelum ni. Sebelum ni pernah semayang. Tapi dia buat lagu tu. Dia pergi cepat daripada tu imam dengan 2 rukun. Malam ni dia pun dengar. Woi, aku dulu rajin buat lagu tu. Tapi tak tahu, jahil. Tak tahu, jahil. Yang tu tak apa, dimaafkan. Malam ni dah tahu, tak boleh. Nyesal pula mari. Kalau tak mari, relax. Mari tahu tak boleh pula. Tapi tuan-tuan semua, walaupun kita kata tahu dah tak boleh, tak tahu tak apa,
Tuan-tuan semua tak tahu tu tak apa, tu kerana bukan tak apa pasal apa, kerana Allah Ta'ala maafkan je. Bukan benda tu tak salah. Salah. Tapi Allah Ta'ala bagi kelonggaran maaf kerana tak tahu. Tu je. Jadi kita kalau buat salah, walaupun orang maafkan, tapi rasa tak sedap tuan-tuan semua. Kan? Kita buat salah. Tapi kesalahan kita tu orang maafkan. Banding dengan kita langsung tak buat salah. Beza tuan-tuan semua. Tu beza. Jadi kalau ada keuzuran macam tu, okey, dimaafkan. Demikian juga jika terkemudian dua rukun dengan uzur, lambat daripada imam dengan dua rukun, dia lambat. Ini masalah ni panjang sikit. Seperti makmum lambat membaca Fatihah dan imamnya sederhana. Dia ada kes makmum baca Fatihah lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Lidah dia ni berat. Dia tak boleh baca laju. Ada orang lidah berat. Imam pula bacanya sederhana, macam orang ramai-ramai. Jadi seperti makmum lambat membaca Fatihah dan imamnya sederhana, yakni baca Fatihah dalam keadaan biasa. Dengan sebab itu ia ketinggalan. Dengan sebab dia lambat baca Fatihah tadi, dia pun terlambat daripada imam. Nescaya diluluskan, yakni dibenarkan ia mengikut belakang imam itu selagi belum lebih daripada 3 rukun yang panjang, iaitu rukuk dan 2 sujud. Tidak dikira i'tidal dan duduk antara 2 sujud, kerana kedua-duanya itu rukun yang pendek. Jadi tuan-tuan semua, ada kes orang ni dia baca Fatihah slow. Kerana apa? Kerana lidah dia mungkin berat, lidah dia ni mungkin lain dan macam-macam lagi lah. Jadi sedangkan membaca Fatihah ni merupakan rukun. Kok mana pun kena baca Fatihah. Dia baru duk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam pun rukuk. Dia nak kena buat lagu mana? Dia kena perhabis bacaan Fatihah dia. Rukun. Fatihah ni rukun. Dia juga bukan orang masbuk, dia orang muafiq. Dia kena perhabis. Baik, habis di situ sampai tu imam turun kepada sujud. Dah lebih 2 rukun. Dah lebih 2 rukun dah. Dia tak habis lagi Fatihah. Tetap dia dimaafkan lagi. Maaf lagi. Kan? Sampai kat mana? Sampai imam tamat rukun yang ketiga. 3 rukun yang panjang. Jadi 3 rukun yang panjang tu macam mana? Rukuk tidak masuk kira kerana dia rukun pendek. Sujud sekali, duduk antara 2 sujud tak masuk kira kerana dia rukun pendek. Dan sujud kali yang kedua, bila tu imam sujud kali kedua, dia masih duduk berdiri lagi, tak habis Fatihah. Dan tu imam dah bangun, masuk ke rukun yang keempat, maka batallah sembahyang dia. Bukan batal, tak batal lagi. Maka pada waktu itu dia diberi pilihan. Sama ada dia nak niat mufaraqah, pisah daripada tu imam, atau nak terus ikut tu imam tapi rakaat tadi dah batal. Kena ikut tu imam pada rakaat yang baru. Dan teruskan. Rakaat tu batal. Dia ada 2 pilihan. Mufaraqah ataupun ikut tu imam tapi rakaat yang tadi kira batal. Kena ikut tu imam di rakaat yang baru ni. Itu macam tu. Boleh Ini masalah masbuk muafiq ni dia panjang perbahasan. Jadi tuan-tuan semua ada kitab khusus. Ini secara ringkas disebutkan di sini. Hak sebut kat sini ni hak ringkas, hak mudah-mudah je. Baik. Maka sekiranya imam sudah terdahulu daripadanya. Ini kita sambung kuliah akan datang. InsyaAllah. Menjawab soalan sikit.
Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, bila masa kita nak niat mufaraqah, terutama dalam kes imam solat lebih panjang daripada makmum. Imam solat lebih panjang daripada makmum. Mohon pencerahan. Bila masa kita nak niat mufaraqah, dalam kes imam solat lebih panjang daripada makmum. Misalnya, imam sembahyang isyak seperti yang saya sebut contoh tadi, dan makmum sembahyang maghrib. Bilakah kita nak niat mufaraqah? Apabila imam mula bangun. Imam mula bangun ke rakaat keempat, dia mula naik, kita pun niat. Dalam hati, aku mufaraqah dengan imam. Kerana Allah Ta'ala. Aku mufaraqah dengan imam kerana Allah Ta'ala. Maka kita pun dah mufaraqah, dah berpisah daripada imam. Apabila kita berpisah daripada imam, putuslah hukum yang berkait dengan imam. Macam tu. Jadi, kita niat mufaraqah tadi wajib. Sekiranya kita tidak niat mufaraqah, maka batal sembahyang kita kerana kita masih lagi duduk bersama dengan imam. Sedangkan sembahyang kita tu sampai 3 saja. Kalau kita duduk lagi, maknanya dia lagi panjang sembahyang. Okey, itu dia punya waktu kita niat mufaraqah. Selain daripada itu, tuan-tuan semua, saya sebut sikit masalah mufaraqah. Kita boleh niat mufaraqah dalam kes-kes yang lain. Antaranya, apabila sembahyang yang dilakukan oleh imam itu, dia sembahyang makruh. Contoh, imam tadi tidak membaca surah. Tak baca surah, hukum dia makruh. Jadi kita nak dapatkan pahala, boleh kita niat mufaraqah dan pahala jemaah kita tidak hilang. Sebab tu dia imam telah buat benda yang makruh. Jadi apabila kita tengok imam buat benda makruh, kita mufaraqah, tidak menghilangkan pahala sembahyang berjemaah. Tapi kalau kita mufaraqah tanpa ada apa-apa uzur, tanpa ada apa-apa sebab, maka sembahyang kita tadi hilang pahala berjemaah. Okey? Boleh kan tuan-tuan semua? Selesai kat itulah. InsyaAllah. Jadi, isyak tak masuk lagi? 2 minit lagi. 2 minit lagi, baca sikit lagi ya. Ingat nak masuk isyak dah ni. Baik, sambung sikit lagi ya, kitab. Maka sekiranya imam sudah terdahulu daripadanya lebih daripada 3 rukun. Ni balik pada kita. Maka sekiranya imam sudah terdahulu, mana cepat, imam dah pergi ke depan dah, lebih daripadanya dengan 3 rukun. Umpama, makmum belum habis lagi membaca Fatihah, sedang imamnya sudah masuk pada rukun yang keempat. Yakni, kalau rukun keempat, sama ada qiyam, rakaat yang seterusnya, ataupun tasyahud akhir. Akhir. Jadi, imam dah masuk ke rukun yang keempat. Imam dah masuk ke rukun yang keempat. Ketika imam masuk ke rukun keempat, hendaklah ia makmum itu mengikut imamnya pada apa yang sedang dikerjakan oleh imam tu. Bila tok imam masuk je rukun keempat, katalah tok imam bangun qiyam. Imam bangun berdiri. Dia tak habis lagi Fatihah. Maka pada waktu itu, dia kena batalkan, berhenti Fatihah dia tu, dan ikut tok imam. Dia kena niat dalam hati dia tu, dia sedang ikut tok imam yang sedang buat di rakaat yang seterusnya. Dia kena mula baliklah Fatihah dia, Bismillahirrahmanirrahim, balik. Dia kena ikut tok imam tu. Boleh kan tuan-tuan semua? Tu. Pak jenis baca slow. Baik. Bila dia niat ikut tok imam di situ, sembahyang dia tak batal.
Sembahyang dia tak batal. Selepas imam memberi salam, nanti selepas imam memberi salam nanti, kenalah ia mengerjakan apa rukun yang ketinggalan olehnya itu, sama macam orang masbuk. Lepas tu imam bagi salam, dia pun tambah satu lagi rekaat. Rekaat tadi tak jadi. Hak mula-mula hak dia lambat tu tak jadi. Lara. Okey? Itu cara dia. Salah. Ha? Oh, dia tak jadi masbuk macam tu. Masbuk lagu lain. Kita azan dulu sekejap, saya jawab nanti. Azan dulu sekejap. Jadi saya jawab dulu soalan sebelum saya tutup. Jadi kes tadi dia tak jadi masbuk. Kalau dia terlambat tadi bacaan Fatihah dia baca lambat. Kemudian sampai tu imam masuk ke rukun keempat, dia tak habis lagi. Adakah dia dikira masbuk? Tak, dia tak kira masbuk. Karena ta'rif masbuk ni macam ni. Ta'rif, dia kena faham ta'rif tu. Masbuk ialah orang yang tidak sempat masa. Orang yang tidak sempat masa membaca Fatihah yang sederhana. Itu dia panggil masbuk. Orang yang tak sempat kadar masa membaca Fatihah yang biasa-biasa. Sederhana tu yang biasa-biasa. Kalau kita masuk, imam tengah semayang, kita takbir, Allahu Akbar. Daripada kita takbir sampai tu imam rukuk, masa tu tak boleh. Orang biasa-biasa tu memang tak sempat baca Fatihah. Termasuklah kita. Kita baca pun tak sempat, orang lain pun tak sempat juga. Kalau orang lain, macam orang biasa-biasa, tak sempat. Maka kadar masa yang kita dapat tu tak memungkinkan kita dan orang yang lain yang macam kita, yang biasa-biasa, orang normal macam kita, untuk baca Fatihah di situ. Maka orang tu dipanggil masbuk. Boleh? Dan benda ni, masbuk ni dia berlaku pada setiap rekaat. Masuk rekaat kedua, kita dapat kadar masa yang tak memungkinkan untuk baca Fatihah juga. Kenapa? Kerana tu imam terlampau laju misalnya. Tu imam jenis turbo. Rekaat kedua, masbuk juga. Rekaat ketiga pun tu imam buat kerja yang sama juga, dia laju. Rekaat ketiga pun kita masbuk juga. Rekaat keempat tu imam kata, slow sikit nampak laju sangat aku ni. Tak, dia pun tukar tempo dia. Rekaat keempat dia baca Fatihah slow. Kita pun sempatlah habis Fatihah pada rekaat keempat. Maka rekaat keempat kita muafiq. Rekaat pertama Fatihah kita tak habis, ditanggung oleh tu imam sebab kita masbuk. Rakaat kedua sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tak habis, tu imam rukuk, ditanggung oleh tu imam sebab kita masbuk. Rakaat ketiga pun sama, tak habis juga, kita masbuk. Rakaat keempat kita habis, kita muafiq. Jadi masbuk muafiq satu masalah yang ramai orang silap faham. Yang ramai orang faham masbuk ni rakaat pertama saja. Dia bukan rakaat pertama. Setiap kali tuan-tuan bangkit semayang, tuan-tuan jadi imam je, setiap rakaat tu, tuan-tuan berdiri tu, tuan-tuan akan ada atas kepala tuan-tuan semua tu, sama ada tuan-tuan masbuk atau muafiq. Tiap-tiap kali semayang berjemaah dan tiap-tiap rakaat. Cuma tuan-tuan sendiri mungkin tak sedar, aku ni muafiq ke masbuk. Sebenarnya setiap kali tuan-tuan semayang, setiap rakaat, kalau zuhur 4 rakaat, setiap rakaat tu tuan-tuan semua, tuan-tuan ada hukum muafiq ke masbuk. Tapi kalau kita tak belajar, kita pun tak, aku ni masbuk ke muafiq, tak tahu. Dengan ikut tu imam. Sebenarnya setiap rakaat. Rakaat pertama tuan-tuan jadi apa?
Muafiq. Rakaat kedua jadi apa? Muafiq. Rakaat ketiga jadi apa? Muafiq. Dia start rakaat. Jadi yang kes tadi dia tidak jadi masbuk sebab dia masuk daripada awal lagi bersama dengan imam. Tapi oleh kerana lidah dia Allah Ta'ala buat dia tak boleh baca cepat, dia baca lambat. Orang lain dah siap semua dah, dia seorang kes. Jadi macam ni dia kena perhabis Fatihah dia. Dia kena perhabis sebab dia bukan masbuk. Kerana ta'rif masbuk tu orang yang tak dapat kadar ataupun tempoh masa. Ni dia dapat tempoh masa tapi dia tak boleh perhabis. Pasal apa tak boleh perhabis? Bacaan dia tu slow. Maka dia orang muafiq. Kaedahnya muafiq kena perhabis Fatihah. Sebab tu bila dia nak perhabis tadi, sampai tu imam lambat pula. Masuk rakaat keempat. Rakaat kedua, rukun yang keempat. Rakaat kedua, dia cuba ejah lidah dia. Boleh laju sikit. Sempat habis. Okey. Habis salam, dia pun kena tambah satu lagi rakaat. Rakaat pertama tu batal. Sebab dah lambat sampai 4 rukun. InsyaAllah tuan-tuan semua. Kuliah akan datang kita cuba buat simulasi. Kita tunjuk kat depan. Baru nampak. Cerita-cerita gini kadang-kadang tak nampak. Okey, insyaAllah bulan depan saya tunjuk. Dengan model seorang saya tunjuk. Saya jadi makmum, model seorang. Baru nampak macam mana situasi dia. Kalau macam ni cerita ni kadang-kadang nak gambarkan tu tak nampak. Okey, insyaAllah. Bulan depan lah. InsyaAllah. Setakat dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna ma yanfa'una. Rabbana faqihna faqiha lana wa qarabatin lana fi dinina. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.